Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyil arabiyil hashim. وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-abidun wal-abidat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah, memanjatkan kesyukuran kehadrat tabaraka wa ta'ala jalla jalaluh, di mana dengan izin perkenan, taufik hidayah, redha wal inayah tabaraka wa ta'ala, pembuka tirai kita pada tahun ini, 1 hari bulan hari ini, alhamdulillah, bertepatan dengan kuliah kita di Masjid Al-Badar. Mudah-mudahan ianya menjadi permulaan yang baik dan menjadi tahun-tahun yang baik daripada tahun-tahun yang lalu, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi nak meneruskan kita punya bual bicara dan juga pengajian tafsir juzuk amma pada malam ni, di muka surat yang ke-9 pada ayat innalil muttaqina mafaza, betul tak? Muka surat 9 ayat yang ke-31, innalil muttaqina mafaza. Muka surat 9. Innalil muttaqina mafaza. Jumpa tak? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Baik, itu sebahagian daripada ayat-ayat yang berada di dalam juzuk yang ke-30. Orang panggil apa? Juzuk Amma Yatasa'alun. Yang
Gambaran dia nak menceritakan tentang apa dia? Nikmat-nikmat bagi orang-orang yang ahli kebajikan, yang banyak buat kebajikan, orang-orang yang soleh dan khususnya orang yang muttaqin. Jadi menjadi adat Allah. Adat Allah, kita pakai style lah. Style dan uslub dia. Bila mana ayat sebelum ni Allah menceritakan tentang keperitan azab Allah. Bagi orang yang ahli maksiat, mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih dan sangat dahsyat di dalam neraka. Dengan air dia, air danau dia, dengan apa nama kepanasan dia, semua dah cerita lah itu bulan yang lalu. Lepas tu, maka di dalam diri kita tu dia ada satu perasaan takut, kan? Takut. Maka yang ayat yang malam ni dia nak bagi hati kita jadi gembira. Takut tapi seronok pun seronok. Dalam ketakutan ada kegembiraan, ya. Dalam hadis yang lain Nabi ada sebut juga basyiru wala tunafiru. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan orang. Banyakkan gembira orang, gembirakan. Cakap benda-benda yang menggembirakan. Buat benda-benda dan cakap benda-benda yang boleh membawa emosi seseorang tu jadi gembira. Tu lagi digalakkan, kan? Contohnya dalam konteks orang datang masjid. Ada orang yang berazam 1/1/2024 dia nak mula datang masjid. Tiba-tiba malam ni datang, kita condemn dia. Pun nampak muka, kan? Azam baru petang pelamam, besok tak mari dah. Langsung dia kata aku baru nak insaf. Azam barulah aku tahun baru. Mulai malam ni dan malam yang seterusnya. Dalam hati dia tu kita pergi condemn, kan? Jadi dia akan menghasilkan emosi yang tak baik, fikiran yang negatif. Malaysia dia tak mari dah. Ini tak lama lagi akan berlaku bulan Ramadan, kan? Bulan Ramadan. Sebagian AJK tu yang berucap malam yang pertama kadang-kadang, kan? Malam ni penuh, selalu tak penuh. Malam tu penuh, malam tu dia rasa dia nak guna mikrofon tu semaksimum mungkin nak kata ke orang, ni tuan-tuan malam pertama, malam kedua penuh, boleh esok lusa tak ada orang lah, lagu tu apa apa. Kan? Jadi kata-kata lagu tu langsung tidak ada. Kita panggil ciri-ciri motivasi, ya? Bukan nak memotivasikan orang, nak memotivasikan orang. Jadi basi. Faham? Kita kata lagu ni, tuan-tuan main malam ni alhamdulillah, walaupun malam sebelum ni tak mari. Malam pertama Ramadan tu imam tu ramai, malam kedua ramai, minggu pertama ramai. Alhamdulillah tuan-tuan main orang bagus. Yang main malam ni bagus dah, tapi kalau boleh main seterusnya tu lebih bagus. Dia pun semangat. Terus main malam ni pun Allah nak tahu tidak sebab hidayah tu, ya? Alhamdulillah. Nak sebab dia main malam pertama tu Allah Ta'ala turunkan dia hidayah. Dia dapat hidayah. Dengan sebab hidayah tu dia dapat teruskan. Dapat istiqamah dengan hadir ke masjid berjamaah. Mana kita nak beritahu, kan? Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Yang main malam pertama yang ramai lagu ni bagus dah, tapi kalau boleh main malam yang seterusnya lagi bagus. Dia pun semangat. Saya tengok banyak masjid surau malam pertama gunakan platform nak bantai orang. Malam ramai, lepas tu tak ada. Jangan, ni ingat. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan. Createkan emosi yang kembali mengembirakan orang. Melalui perkataan ke, melalui perbuatan, itu digalakkan. Jadi menjadi sunatullah dan adat Allah. Uslub Allah Ta'ala gunakan di cerita neraka, nak bagi kita sayau, tapi dalam masa yang sama ada benda yang menggembirakan kita. Bidadarinya, apa lagi kita sebut ni? Pokok-pokok anggurnya. Tengok. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Tengok. Inna tu inna li taukid. Mana isim dia mafazan. Lil muttaqin tu ta'lu mazuf. Takdir kainun jadi khabar bagi muttaqin. Hadaiqa tu atau pada kata mafazan semua. Semua tak atau pada situ. Sesungguhnya, apa terjemah dia? Sesungguhnya untuk tu mana bagilah. Bagi orang-orang yang muttaqin tu tempat menerima bahagia.
Tidur hurai, tak lagi dihurai. Ni baru baca terjemah, belum tafsiri. Baca terjemahan pun kita faham dah. Bagi orang yang muttaqin, apa dia? Imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Imtithalul awamir, orang yang menjunjung, melaksanakan semua titah perintah Allah. Wajtinabin nawahi, menjauhkan larangan Allah semua-semuanya. Itu muttaqin. Faham? Itu orang yang bertakwa. Taqwal ilah madaru kulli sa'adatin. Wa tiba'u wa ahwa ra'si kulli syarih habaila. Dalam matan Hidayatul Azkiyah. Taqwal ilahu madaru kulli sa'adatin. Bertakwa kepada Allah itulah putaran, pusat kepada semua kebahagiaan. Mu nak bahagia dunia akhirat, mesti sifat takwa. Kalau ada sifat takwa, bahagia mu dunia akhirat. Wa tiba'u wa ahwa, dan adapun mengikut hawa nafsu itu, ra'su syarri habaila, dia panggil kepala dan punca segala kejahatan. Ikut hawa nafsu tu akan membawa kepada kita melakukan semua kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Disebabkan kepala dia tu, dia punya asas dia ialah mengikut hawa nafsu. Wa tiba'u wa ahwa ra'su syarri habaila. Ikut hawa nafsu tu merupakan punca semua kejahatan. Punca di situ lah. Asbab segala kejahatan. Ikut hawa nafsu. Dan dapat kebahagiaan, takwa kepada Allah. Ra'su kulli sa'adatin. Kepala, pusat. Segala kebahagiaan, mai di takwa. Kalau mu bertakwa kepada Allah, tak kisah hidup miskin pun tak apa. Duk buah pokok pun tak apa, duk buah jambatan pun tak apa. Syukur alhamdulillah. Takwa. Itu yang bahagia. Bila dia takwa, dia main syukur. Komplit package dengan syukur, dengan sabar, ada semua. Bila syukur tak apa, tak ada apa. Bila redha syukur tak ada apa. Rumah bawah jabatan tak apa, rumah tepi sungai tak apa. Alhamdulillah ada juga orang kita. Yang orang lain tak ada rumah semua. Ni duduk rumah 4-5 tingkat kan. Tilam dia tebal tu dia. 1 stor, 2 stor. Tapi tidur tak lena. Hati gundah gulana. Rumah tangga berselerak, bercerai-berai, anak-anak pun UI. Bahagiakah lebih tu? Lepas tu bahagia ni bukan ukur dia di kebendaan kita. Tengok nanti dihurai, tak lagi dihurai. Tu dia kata. Orang yang muttaqin tu tempat menerima bahagia. Mafazan tu. Ayat seterusnya. Hadaiqa wa a'naba. Apa dia? Bibir apa? Guru petani dia macam bibir apa. Bibir apa. Kita kata beberapa dah. Bibir apa. Saya suka sebut. Bibir apa, kebun-kebun dan batang anggur. Ada kebun-kebunnya, ada anggur-anggurnya. Allah. Qutufuha daniyah. Dahan-dahan dia tu punya banyaknya buah. Tak payah kerabat dah. Turun. Dahan dia tu ranting tu melayah tu. Buah atas dunia ni kena kerabat tu imam tu ya. Tak kerabat tak boleh. Sana tak payah duduk saja. Tu buah-buah dulu tu melayah gitu. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliyah. Makan dan minumlah. Kamu lelah-lelah dah duduk ni atas dunia, letih dah. Tak apa hari ni, terima tuai. Kepenatan tu hari ni aku nak bayar gaji. Tu ulama sebut dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ni tempat kita bekerja. Salahnya ayat. Dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ni tempat negeri buat kerja. Akhirat terima gaji. Ayat dia tak iman. Dunia ni jangan ambil gaji sini dia kata. Jangan ambil gaji sini, ambil gaji sana. Dunia tempat buat kerja. Buat je buat banyak. Tuai sana. Satu hari Nabi ketiduran di samping Sayyidina Umar.
Sebab tu guru selalu cerita ni, telefon baru ni saya terfikir, apa dia tu guru duk cerita ni. Baru ni saya teringat balik. Saya refresh balik, teringat. Mana ni saya nak cerita tu. Berkaitan dengan dunia ni. Tu guru pun selalu cerita. Hadis tu. Dalam Ibnu Katsir pun ada. Satu hari Nabi ketiduran di samping Sayyidina Umar. Nabi tidur di atas sebuah tikar. Sebidang tikar. Tikar tu. Tikar kasak. Buat daripada daun tamar kan. Bukan macam kita anyaman begitu begini. Kapek-kapek Turkiya apa sebagainya. Nabi. Seorang pemimpin hebat. Kekasih Allah. Kan? Sederhana hidup dia. Tidur atas tikar tu, dia kulit dia merah elok kulit Nabi ni. Bersih kan. Nampak berbekas. Sayyidina Umar tengok bekas menangis. Tak yang mata jatuh. Nabi tanya Umar, menangis apa? Dia jaga-jaga apa? Apa awak teriak? Saya sedih ya Rasulullah, tengok penguasa-penguasa, pembesar-pembesar, raja-raja zaman kita ni. Rom Parsi tu hebat, hidup mengebat dia. Tapi Rasulullah kekasih Allah kan. Makhluk yang paling utama. Macam ni keadaan engkau ya Rasulullah hidup. Nabi kata, Umar aku tak kalut. Nabi kata, ad-dunya darul liman la dar lahu. Ad-dunya darul liman la dar lahu. Wa malul liman la mala lahu. Nabi kata, aku tak kalut Umar. Kenapa tak kalut? Ad-dunya darun. Dunia ni adalah negeri bagi orang yang tidak ada negeri dah sana. Mereka bukan ada negeri so. Mereka tu, dunia ni negeri mereka. Sana mereka bukan ada negeri lah. Buat apa? Dunia ni tempat sementara je. Aku nak dunia sana tu. Aku nak negeri sana tu. Kekal abadi. Tak dapat dunia sini, tak apa. Dunia ni adalah negeri, tempat ataupun negeri bagi orang yang tidak ada negeri dari sana. Nak negeri mana? Aku tak mau negeri sini. Susah, tak apa. Wa malun, dan dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak ada harta dari sana. Aku ada anggur tu. Sebut anggur. Aku dapat anggur ni. Tak kira cerita bidadari pula. Aku dapat. Depa tu bukan ada. Hak mengebat hidup atau dunia. Depa bukan dapat lah. Aku tak kalut. Oh ya kan Rasulullah. Kita pun ingat lagu tu. Jadi motivasi sudah. Sebab tu kaya tak penting. Yang penting cukup. Nak kaya kan nak cukup. Berapa ramai orang yang kaya-kaya berjuta-juta tapi tak cukup. Ada seorang bisnes usahawan. Bukan usahawan lah. Ahli perniagaan terkenal lah di Malaysia. Dikatakan, mereka viral, dikatakan dia tu, aset dia tu, kekayaan dia 11 bilion, hutang 35 bilion. Kaya tak lama lah tu. Kekayaan dia 11 bilion, hutang 35 bilion. Nak kaya ke? Tak nak kaya ke? Nak siapa nak kaya ke? Kaya tak lama tu kan. Kaya tak penama tu. Nak tak apa kaya lagu tu. Terus ada kaya apa tu. Hutang 35 bilion. Kekayaan 11 bilion. Kaya lah. Orang yang kaya, orang yang tak ada hutang. Tu kaya. Nah. Kaya tu tak penting, yang penting cukup. Kalau kaya tak cukup, buat apa? Satu Tan Sri tu, sembang dia. Oh, dia tak PKP pun macam-macam semua terkesan. Dia pun nak kena refund balik. Dengan loan apa semua. Bulanan. Kita sebulan 3,000 pun rasa hujung bulan tak terberak. Kan? Tidur berdiri. Bulan 3,000 kena bayar. Kereta ke apa ke rumah kan. Tidur tak lena lah. Minggu tak berak. Oh 3,000. Dia 3 juta. Sebulan yang 3 juta. 3 juta tu nak bayar balik. Loan highway, loan apa. Nampak ke? Masa buat highway tu dulu dia guna duit ni saja cash 150 juta. Lebih tu projek 1.3 bilion. Guna duit dia 150 juta pun sikit pun. Projek 1.3 bilion. 1,300 juta. Dia punya 150 juta. Berhutang berapa? 1.5 juta. 1 bilion lebih. Lagu tu lah. Nak kaya kan nak cukup. Tu tak apa. Tu saya
Bawah tadi diurai. No, beberapa kebun dan batang anggur. Kemudian wa ka'san dihaqa. Betul. Wa kawa'ib atraba, dan beberapa anak perawan, anak dara yang sama umur, atraban. Atrabat umur sama sebaya. Kata umur apa? 33 tahun. 30-an ataupun 33 tahun. Ni isteri ada yang 100, ada yang 4,000, ada 1,000 isteri dah. Nah, tu kalau tengok zahir tu, cerita anak bidadari ni, mau cerita orang laki-laki seronok ni. Nak banyak isteri di syurga, Nabi kata aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah. Dalam Kifayatul Azkiya disebut. Seperti hadis tu. Orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah, paling banyak isteri masuk dalam syurga. Dan isteri banyak tak? Selawat. Tak dunia takut nak tambah kan? Tak apa, sana tak ada masalah. Faham? Sama rata. Aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah. Nabi sebut. Seperti hadis dalam Hidayatul Azkiya, Syarah Hidayatul Azkiya. Yang paling banyak selawat kepada aku, kata Nabi, dia yang paling banyak besok pasangan-pasangan dia di dalam syurga. Asy-Sya'sawi disebut nisa'ud dunya takun ajmal min hurin 'ain. Muslimat jangan takut. Perempuan-perempuan dunia ni, isteri kita atas dunia lebih comel, lebih kuputih daripada isteri-isteri bidadari. Orang kata isteri itu ketua bidadari kan. Nisa'ud dunya takun ajmal. Dalam Asy-Sya'sawi disebut. Nah, isteri-isteri syurga, isteri dalam dunia ni, dia lebih comel, lebih kuputih. Kita sebut kuputih kan. Lebih comel. Tak payah kala-kala apa? Lukis-lukis dah. Lukis-lukis kening lukis kening. Gigi pun ada kat tu imam. Gigi dah elok dah. Nak bagi nampak elok ni, beli pula. Tempah dia macam acuan gigi. Bukan gigi palsu. Sarung gigi. Boleh pakai tu pun nampak. Macam Colgate tu. Elan Colgate. Putih nampak tersusun gigi dia. Gigi dia bukan gigi palsu. Hak muda-muda banyak pakai. Bila senyum nampak macam pengantin tu. Semua macam pengantin baru. Gigi tu putih. Bukan gigi dia ada sarung gigi. Macam-macam lah. Mata pakai contact line lah. Tak tahu. Orang tengok comel. Kata, kalau nak tengok yang asli, datanglah rumah. Bila dia buka tu sampai kita tak kenal. Makcik ni kah? Kalau anak tanya ni makcik tu hari tu kah? Comel. Awak main rumah tak comel? Tak comel, dia buka semua dah. Make up tak ada. Tengok. Loh, muka petah muka dah. Macam kena lenyik stem roll. Tapi orang tak kenal. Tu haram make up. Lepas tu make up yang diharamkan, dia ada had-had dia. Jangan sampai ada unsur-unsur gharar. Orang ni kita make up sampai tak kenal muka kita dah. Tipu lah tu. Aku kahwin dengan kamu pasal comel. Bila aku kahwin tengok. Dia muka. Ni muka yang sebenar. Macam zombie tak zombie. Orang tidak macam zombie. Abang Allah. Suami pun. Awak dulu comel. Comel lah dia. Plastik. Boleh make up tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga dipanggil ada unsur-unsur gharar. Orang tu apa dah? Penipuan. Bukan muka dia lah. Dia buka make up 360 darjah. Zombie. Kabur pisang. Sikit boleh dah kata Ramli. Tapi kita baca lagi. Dah cerita nak bidadari ni orang lelaki. Ni orang perempuan. Wa ka'san dihaqa, dan beberapa mangkuk yang penuh berisi. Orang perempuan suka pegang mangkuk tak? Orang perempuan dia bukan nak jantan. Kan? Dia bukan nak orang lelaki sangat. Ada, tak ada sebab aku mana.
Kerana umur dia 60 awal. Duduk seorang-seorang tak berasa. Kena cari teman. Tak mau dia tak kelapak aku duduk senang lenang. Lah tak gaduh nak ayun baju masak apa aku suka aku. Kalau berlaki kamu nak pergi mana payah. Orang lelaki lain. Bini pun meninggal, lepas seminggu dia kahwin lain. Pasal meninggal tu, seminggu tu meleleh ayam mata kan. Lepas seminggu kering ayam mata, meleleh ayam liang. Orang panggil kubur tak ada merah. Kan? Tu yang dia pergi setengah, ada cerita tu kata, Abang Haji, Pak Haji tu duduk siram kat kubur hajah dia setiap hari. Lepas tu orang kata baguslah Haji, sayang sungguh lah kat hajah. Kan? Hari-hari ni Zakaria. No. Siram, main kubur hajah, baca-baca, siram. Dia kata bukan saya sayang sangat. Dia kata tapi hajah pesan. Lagi tak tumbuh rumput, jangan duk nikah tu, saya pulun siram. Seminggu dia ni kata. Air mata nak kering, liak meleleh. Orang bukan sayang hajah sangat rupanya, Tuan Imam. Nah, nak bagi rumput tumbuh cepat. Duk sorang-sorang dah ni. Nah, ni. Tapi orang perempuan dia nak gelas-gelas, nak megang pinggan mangkuk. Dia seronok lagu tu. Lepas tu ada yang Tuhan nak bagi kita di akhirat, apa yang kita suka atas dunia. Apa lelaki suka? Lelaki suka pasangan begitu begini, perempuan begitu begini. Orang perempuan dia suka pinggan mangkuk, gelang-gelang, batu emas, permata, semua dah. Orang lelaki suka bagi bayar. Rokok ada dalam syurga tak? Rokok ada dalam syurga, tapi nak ambil api dia kena pergi neraka. Tengok. Rokok ada dalam syurga. Tapi nak ambil api kena pergi neraka, masuk neraka dulu. Ada tak rokok dalam syurga? Tak ada. Rokok tu tak sedap dah, lo kelah dah. Marahan dah rokok tak mau dah. Gobek-gobek pindah pun tak tengok dah. Ada benda lain yang lebih lazat daripada tu. Memandang zat Allah. Kan? Dan yang lain-lain. Kita duk risau kan. Orang risau rokok. Takut rokok tak ada. Rokok tak sedap dah. Dia cakap tak mau rokok. Tak fikir rokok kan sedap. Faham? Tu. Tu mangkuk-mangkuk. Orang perempuan tengok dia seronok apa. Dia boleh sembang bab pinggan mangkuk daripada pagi sampai petang. Tapi mangkuk tu lawan. Tak habis lagi tajuk. Sak gelah akorok sak. Gopal apa dah? Akopal milamin lah. Kita sampai. Kan? Tengok mereka pergi kedai-kedai pinggan mangkuk. Suami ikut kan tengok. Tengok kelaku mereka. Aku tu. Seronok ni nak beli. Kan suami kata di rumah ada dah. Tapi lain sikit. Lain pula dah. Macam. Pergi kedai emas suami bawa. Dah janji dengan bini dia anniversary buat pergi kedai emas. Suami mengantuk. Tengok emas mengantuk. Perempuan tak berkelip mata. Orang lelaki kata, apalah dia pun suka sangat menatang ni. Itu kan ada apa pun. Ngantuk. Lepas tu, tunggu di luar kedai emas tu. Amoy lalu, cerah mata dah. Ni emas kami dah. Tu emas orang lelaki-lelaki. Dia tengok emas tu mengantuk. Amoy lalu, tu cerah mata. Ni emas orang lelaki-lelaki. Kena faham lah tu. Sampai tu pun, Tuhan nak sediakan balasan ni besok. Pasangan-pasangan untuk orang lelaki. Apa yang kita suka atas dunia, yang tu Tuhan akan bagi sebagai balasan. Gelang-gelang kaki, gelang tangan, apa semua anting-anting perempuan, perhiasan, cawan-cawan, pinggan mangkuk. Banyak cerita dalam Quran. Betul? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Tidak pernah mereka mendengar di dalam syurga itu perkataan percuma. Percuma itu sia-sia. Percuma saja. Dan kalau kamu bahas kayak gitu percuma saja. Percuma saja. Apa makna percuma? Tak ada apa. Lara, kosong. Free saja. Kan? Sia-sia lah kita panggil sia-sia, percuma. Tak ada perkataan yang percuma, yang sia-sia tak ada. Laruan. Dan tidak pula perkataan yang dusta. Lagi diurai bawah. Ayat seterusnya. Jaza'an min rabbika ata'an hisaban. Balasan dari Tuhanmu, pemberian yang penuh. Dan ayat seterusnya. Tuhan langit dan bumi serta apa-apa yang di antara keduanya. Dialah Tuhan.
Tidak mereka berhak daripada Tuhan akan berkata-kata. La yamlikuna minhu khitaban. Tak boleh berkata-kata duduk depan Tuhan. Semua pakai senyap dik. Nabi-Nabi pun tak berani nak panggung kepala. Nabi Adam pun. Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa. Tak berani kata apa. Mereka pun pada hari itu duk berasa diri mereka pun takut tak lepas. Banyak mereka larangan-larangan Allah yang mereka langgar. Ada larangan-larangan Allah yang mereka langgar antara Nabi Adam. Kan? Duduklah kamu dalam syurga ini bersama isterimu. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan hampir pokok ni. Aku hampir juga. Aku makan juga syajaratul khuldi tu. Seorang ulama kata pokok gandum, pokok tin, pokok kurma. Tapi pohon larangan lah senang cerita dah. Bukan pakalo tu, bukan ketom. Bukan pokok ketom, bukan pokok ganja. Tak. Tapi pokok tu jadi ujian kepada Nabi Adam. Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makalah ragadan ay wasi'an, rezeki yang luas makan. Lepas tu kita asal kampung kita dalam syurga. Kita berasal daripada syurga, pulun-pulun ni buat ibadah, tujuan dia nak balik semula ke kampung halaman kita di syurga. Sehingga Tok Hawa pun mengandung, siap mengandung lagi. Mengandung di dalam syurga, anak syurga. Faham? Kita berasal daripada syurga. Ada sebahagian kita yang berjaya pulang ke kampung, sebahagian yang lain tak berjaya pulang ke kampung, kekal di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Tak tahu ni kita nak sampai balik kampung. Agak-agak. Kampung halaman kita. Baik. Tak apa, sambung lagi. Yauma yakumur ruh, apa dia? Pada hari yang tegak berdiri ruh. Ruh tu Jibril. Dan malaikat-malaikat. Salah satu nama yang popular bagi nama Jibril ialah Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu turunlah malaikat. Malaikat dan ruh. Apa dia ruh? Yang ni Jibril. Malaikat-malaikat pun turun, Jibril pun turun nak susun semula pentadbiran alam semesta, belanjawan alam semesta Allah Ta'ala umumkan dan tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu malam Lailatul Qadar dia malam ketetapan, malam penentuan. Susun balik bajet belanjawan di semua kementerian-kementerian 10 orang malaikat itu yang menjaga kementerian kematian, sakaratul maut. Israel mulai malam Lailatul Qadar ini sampai Lailatul Qadar tahun depan, hang cabut nyawa banyak imannya, jangan lebih jangan kurang. Tu mana qadar. Tu Lailatul Qadar tahun lepas yang lalu. Agak-agak nama kita masuk dalam kementerian kematian yang nak cabut nyawa, ada tak? Siapa yang dah mati dan meninggal sahabat-sahabat kita, sesungguhnya nama dia tidak termasuk dah pada malam qadar yang lalu. Tak jumpa qadar lagi ni. Ada sebulan 2 bulan lagi. Tak tahu nama kita masuk tak? Siapa berasa nama dia masuk angkat tangan? Tak berani. Kan? Kan? Sebab tu Zila kata tengok orang nak mati. Duk kreh nak mati. Kalau dia ada kuasa tahan lah. Rambut tu tahan, jangan bagi je putih. Boleh tak? Jangan bocat, jangan berubat. Menunjuk kata ada yang mentadbir kita. Bukan boleh jadi sendiri-sendiri. Rambut tu kita daripada tak ada kepada ada, kecil jadi besar, lepas tu mati. Takkan boleh jadi sendiri-sendiri. Mesti ada Tuhan yang mentadbir. Bukan manusia. Bukan manusia yang tadbir. Boleh? Baik, tidak berkata-kata, hanya sesiapa yang diberi izin oleh Tuhan Rahman dan ia berkata-kata yang benar. Itu punya terjemahan. Apa tafsir dia? Setelah diterangkan Allah Ta'ala pada beberapa ayat yang lalu akan hal ahwal, keadaan dan penanggungan manusia yang mengingkari Islam dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, macam-macam Tuhan dah nyatakan azab mereka. Maka pada beberapa ayat yang akan datang kita ni, tafsirkan sekarang ini, Allah menerangkan bahagia dan keuntungan yang akan diterima orang yang baik-baik dan orang muttaqin. Apa dah? Iaitu
Ayat 31 Allah menerangkan sesungguhnya segala orang muttaqin akan mendapat bahagia dan keuntungan. Muttaqin, bertakwa. Dapat keuntungan nanti. Mana dia orang muttaqin? Siapa dia muttaqin? Iaitu orang yang beriman, yang hatinya takut kepada Allah, serta tunduk dan setia menurut apa-apa yang disuruh, dan tunduk setia serta menjauhi larangan Allah. Kita kata apa? Bahasa mudah, buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Muttaqin ni dia lebih lagi umur kita hari. Bila bertambah tahun, bukan bertambah umur kita semakin pendek. Mana ada umur semakin panjang? Mana ada umur semakin panjang? Tambah tahun ada orang kata alhamdulillah panjang umur lah. Panjang umur ke pendek. Kau umur dia 60. Lah umur dia 50. Tinggal berapa tahun? 10 tahun. Mana ada bertambah? Tahun depan tinggal 9 tahun. Mati 50 lebih pun banyak lah. Kan? Kemarin pun ada sahabat kita, Ustazah Kafa, Pondok Lanai. Kan? Tapi punca kecil manis lah. Kecil manis betul dia kacau semua. Habis umur 56 kot. Sebulan 2 lepas kawan saya kerja pondok juga. Lelaki 40 dalam 47. Kan? Punca kecil manis kan? Dia seorang kawan pokok senar ni, duduk kampung Pancok. Tu nak buat tapak, umur dalam 47 juga. Kan? Nak buat tapak dah. Tahap 5 dah. Macam mana? Tak tahu lah kita. Siap lah kita. Siap amalan. Nak umur nak pergi 670 ni tak tahu. Berat. Banyak tak sampai dah. Kan? Tak sampai alhamdulillah tak imam tu. Tak imam pun sampai dah. Umur Nabi lebih. Nak sampai dah tekat 50 pun banyak. Dan ni. Dengar amati muda-muda lagi. Dengar amati muda-muda. Bukan isi dia nak penyakit. Isi dia penyakit tu apa dah? Sabda. Kita sabda. Sabda ya. Kita makan. Tak apalah nak makan buat macam mana, tapi amalan kena perhebat. Berkemah amalan. Jangan duk bergaduh dengan orang. Jangan tamak-tamak dengan dunia. Jangan jadi pemburu dunia. Nak makan mana makan lah. Kalau mati celah-celah tu tak apa. Tempat hang dah. Mati senyum. InsyaAllah. Macam Piramli. Ana mati dalam iman. Piramli tak apa. Pergi tengok kubur Piramli. Mesti wangi. Pasal dia kata dia kena cucuk belakang kan. Pisau kena margina cucuk belakang. Muka dia senyum lah. Alibaba kata. Dia senyum lah. Ana mati dalam iman. Boleh bergurau. Piramli pun dia mengaji. Orang mati dalam iman. Usul khatimah masih senyum. Itu senyum. Tapi dia senyum sangat tu. Bohong. Senyum sikit-sikit tu dah lah. Sebab tu ada mereka hantar video gambar yang Palestin syahid. Kadang-kadang senyum sampai nampak gigi. Dia takut dia edit kot. Syahid tengok muka. Macam gelak betul. Gelak. Guling-guling tu. Kan? Tak tahu lah betul ke tak. Kita nak buat ceramah pun takut benda tu edit. Baik. Kemudian dia kata apa? Muka surat 10. Sebahagian bahagia dan keuntungan yang akan diterima orang muttaqin itu nanti diterangkan ayat Allah Ta'ala pada ayat 33 sampai 34. Mana dia? Iaitu muttaqin tu dia dapat kebun-kebun syurga yang penuh dengan batang anggur yang molek pada pandangan mata. Kebun-kebun anggur. Kita atas dunia ni adalah kebun ni sikit. Tapi di sana pun Tuhan nak bagi. Tuhan nak bagi juga. Banyak mana tak tahu lah. Ikut amalan kita. Begitu juga orang yang rajin baca Quran. Pendamping Quran, peneman Quran, kawan dengan Quran, bersahabat dengan Quran masa hidup ni. Besok nanti apa? Nanti dia bila nak masuk syurga, penentuan syurga dia tu ikut ayat yang dia baca, ayat yang terakhir dia baca. Malaikat akan kata yuqalu li sahibil Quran, iqra. Dikatakan kepada orang yang pembaca Al-Quran atas dunia ni, bacalah. Turatil kama turatil fid dunya. Bacalah sebagaimana banyak ayat yang kamu baca atas dunia. Sesungguhnya tempat kamu yang terakhir ialah berdasarkan ayat yang terakhir kamu baca. Dia naik.
Macam Piramli dia buat kan. Zam-zam Allah kazam. Kan? Dia baca, bila dia baca naik ada 7-8 tingkat syurga. Syurga dia lapis mana? Tingkat mana? Tengok ayat yang terakhir banyak mana dia baca atas dunia. Tiba-tiba tengok bertingkat tingkatan yang ke-5. 5 bintang. Alhamdulillah. Tengok 8 bintang. Jannatul Firdausi nuzula bersama para nabi. Ikut ayat. Tidak dia baca naik setakah aja. Duduklah 1 bintang. Alhamdulillah lah juga janji syurga. Kalau nak tinggi, nak tingkatan banyak bintang, nak 4-5 bintang, rajin baca Quran atas dunia. Ini Nabi kata, bukan saya kata. Faham lah? Quran jadi peneman kita dalam kubur nanti. Kubur yang sempit, yang gelap, yang menghimpit batang tubuh, berselisih tulang rusuk ni. Rusuk kita dengan rusuk ni, pum! Hancur lah. Stembrol lah. Sehingga dia himpitan kubur tu, sehingga berselisih tulang rusuk. Ni rusuk ni, pum! Bagi orang yang ahli maksiat. Tapi adapun orang yang beriman, orang yang soleh, himpitan kubur itu tetap akan terkena. Tapi seperti mana ibu menghimpit anaknya ketika tidur. Ada mak dihimpit baby kan. Anak kecil-kecil 3 tahun kan. Duk peluk baby ni. Mana baby hilang. Ada ni. Mak dia tu. Duk dekat. Anak pun rasa panas dalam pelukan ibu dia. Faham? Anak mati tak? Anak lemah tak? Tak lemah tapi rasa nikmat. Serenuklah mak peluk. Tu nikmat. Himpitan nikmat. Dengan himpitan kasih sayang. Tetap akan terkena. Dengan gelap dia datang tabarakalladzi, kita baca setiap malam. Alhamdulillah. Aku tabarakalladzi. Aku akan pertahankan hang. Sono nak. Bacalah. Masing-masing. Kubur masing-masing. Masing-masing baca. Masing-masing baca. Orang nak tolong kita apa sangat. Bolehlah kulhu. Sehari 2 bolehlah. Sembahyang jenazah pastikan jangan kurang 100 orang. Pesan siap-siap dengan anak. Anak-anak kita, ada cucu kita. Suami ke isteri. Siapa pergi dulu. Sembahyang Jumat. Sembahyang jenazah tu boleh seramai-ramai mungkin. Kalau tak boleh ramai pun 100 orang, Nabi ada sebut ada fadilat dia. Boleh beringankan azab. Boleh terlepas. Balah terlepas daripada azab kubur. Kalau ada 100 orang yang sembahyang. Dan orang yang bersembahyang jenazah pula, pahala dia cukup besar, dapat 1 qirat. 1 qirat Nabi kata sebesar Jabal Uhud. Siapa-siapa yang sembahyang jenazah. Pahala ada macam Jabal Uhud tu, tak mau. Ni dengar kata ada orang mati, dia pun tak ada kerja apa pun, tak ada tu. Terutama hari Jumaat kan, sekali lagi tuan-tuan kita ada jenazah ni. Sembahyang asal, tak ada kalut mana pun. Kalau ada kerja tak apalah, kan. Tak mutu belah, tak tahu pahala. Kalau tahu pahala, oi sebesar Jabal Uhud, Gunung Riau. Oh, Gunung Riau besar. Kelar lah, tunggu. Bila tahu kelebihan dia tak mau ketinggalan dan so on. Bila ada mana-mana orang yang sedang nak sembahyang jenazah. 1 qirat. Jabal Uhud, Gunung Riau, Gunung Jerai. Ni kebun Tuhan bagi kebun anggur. Juga di situ dikurniakan kepada mereka anak-anak dara atau perempuan-perempuan perawan yang sama umur 33 tahun semua. Iaitu perempuan penduduk syurga. Ada juga disebut isteri-isteri ahli syurga tu duk tunggu dah. Dan kalau kadang-kadang bila mana isteri yang atas dunia ni buat lebih kurang kat suami depa marah, depa akan maki, depa akan cercah. Jangan buat lebih kurang dengan suami kami lah. Ingat suami hang seorang lah, dia suami kami juga. Tapi tak dengar. Sebab tak dengar. Tu sebab bukan suami hang seorang, dia apa juga suami kami. Kami tunggu di syurga. Itu yang bagi orang yang beramal soleh. Lagi dikurniakan Allah Ta'ala kepada mereka mangkuk atau gelas yang penuh berisi minuman yang lazat, cita rasa sedap, yang tidak ada bandingannya di atas dunia. Dengan mangkuk macam-macam lah. Melamin, alkohol tak ada lah. Alkorok, macam-macam lah tu. Sekian saja
macamnya. Macam tu, sekian tu macam tu lah. Macamnya tu disebutkan Tuhan pada surah ini. Sekian macam tu lah. Pada surah ini yang akan diterima orang-orang mutakin dia tu lah. Anggurnya, bidadarinya. Kan? Ibarat je kahwin muda lah. Kahwin muda umur 20, 25, 30. Tentu seronok. Kan? Dia tak bagilah bidadari tu umur yang andar tu kan. 40, 50. Ni dia bagi. Macam tu dia kata. Sekalipun yang tersebut tadi, sebahagian kecil daripada apa-apa yang akan diterima di situ. Itu sebahagian kecil. Dia ada banyak lagi nikmat-nikmat yang besar. Ialah kerana yang tersebut tadi tu nikmat tu yang jadi cita-cita dan keinginan kebanyakan manusia di muka bumi. Nakkan kebun-kebun, nak gelar-gelar perhiasan. Disebutlah tu. Yang menjadi dambaan kepada kita. Ringkasnya, harta benda, isteri yang cantik dan makan minum yang lazat, cita rasanya semua ada. Pada ayat 35 Allah menerangkan apa? Dalam syurga, itu mereka tidak pernah mendengar apa-apa yang tiada menyenangkan pendengaran. Tidak pernah mereka mendengar kata yang tiada berguna, yang kata percuma saja. Kan? Dan kata-kata yang dusta, yang tidak menyenangkan pendengaran orang-orang yang baik dan sopan. Mereka akan tinggal. Mereka akan tinggal di tempat yang barang sedikit pun tiada terganggu dengan mereka. Seronok, senang lenang. La tasma'u fiha laghiyah. Dalam Al-Ghasyiyah disebut. Kamu takkan dengar di dalam syurga tu lara-lara. Sebab tu bagi salam ni sampai ke dalam syurga tu bagi salam. Tak ada morning tak ada, good night tak ada. Good night tak ada, afternoon tak ada, evening tak ada, morning tak ada. Yang ada apa? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tu ada cerita. Sampai ke dalam syurga kita bagi salam. Dia sebab apa jadi guru? Pasal apa tak ada benda lara-lara? Luca-luca, carut-carut, sembang merapu, tak ada. Pasal Tuhan jadikan hati dia pun hati yang baik-baik semua. Hati semua hati baik-baik. Lepas tu dia minta benda-benda baik. Dia tak minta ganja ke dada, morfin, heroin, apa, ketom, tak ada dah. Tak mau dah. Hati dia pun baik-baik semua, minta benda yang baik. Macam kita atas dunia ni. Bila hati kita baik, kita fikir pun benda yang baik-baik. Kalau orang lain fikir benda tu tak baik, sudut negatif, kita akan fikir sudut yang positif. Tak apa kot, mungkin dia tak ingat kot. Dia memang lagu tu perangai. Dia terlupa kot. Maaf kalau dia. Nak positif pasal apa? Hati baik. Bila hati kita baik, segala tindakan pun akan jadi ke arah yang baik. Cakap pun ke arah yang baik. Sebab hati baik. Begitu juga ahli syurga. Dalaman dia baik dah semua, tak ada minta apa-apa, gobek-gobek pinang, tak ada lah. Okok-okok tak minta dah. Kan serenok. Boleh faham? Nah. Jadi pada ayat yang 36 Allah berkata bahawa yang diterima mereka itu ialah balasan daripada Tuhannya dan pemberian yang banyak. Pada ayat 37-38 Allah menerangkan kebesaran dan kehebatan pangkatnya. Apa dia? Iaitu Tuhan memberi balasan dan pemberian kepada mereka ialah Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan juga oleh apa-apa yang ada di antara kedua bumi itu. Tuhan yang bersifat Rahman. Tuhan tu yang bagi. Pada hari akhirat itu, tidak seorang jua pun yang sanggup, yang berani berkata-kata dengan Allah Ta'ala tentang urusan pahala dan azab. Segalanya terserah dan dikuasai Allah semata-mata. Siapa pun tak berani cakap. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang boleh bagi syafaat di sisi Allah melainkan Allah izinkan. Cakap tak berani dah. Nabi Adam pun kata, aku silap banyak. Tolonglah Tok Nenek, Tok Cik, tolong Tok Cik. Minta maaf lah, aku pun ada silap dulu. Nafsi dia tak. Sendiri. Hari ni sendiri. Minta maaf lah. Tok Cik tak boleh tolong cucu. Jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Isa. Semua kata lagu tu. Akhirnya jumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Duduk depan Tuhan, ditunduk kepala, ya Muhammad irfa' ra'sak tushfa. Muhammad angkat kepala, akan diberi syafaat kepada hang. Nak apa? Itu dia panggil syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Nabi dengan sebab Nabi lah yang menamatkan pendirian yang lama di padang mahsyar. 50,000 tahun. Diri. Bersesak-sesak. Ulama gambarkan satu kaki itu beribu kaki. Tindih. Ada yang peluh sampai ke pinggang, peluh sampai ke dada, peluh sampai ke matahari, selingkar dengan ubun.
Ada peluh sampai ke hidung, ada peluh yang apa dengan hidung dengan peluh dia. Lemah. 50,000 tahun. Diri tak sanggup, telanjang. Sahabat tanya, telanjang tu tak tengok aku? Tak ada dah. Tak ada nak kelih dah. Padang kelih tu, dia orang berapa lama tu, hutan tak tebang, tak tebang hutan. Tak ada. Dalam keadaan kulub tak berkata, pakai topi balik. Topi keledar pakai balik. Lah topi dah ada kan? Nanti bila bangkit kubur, topi tu ada. Topi tu kena simpan lah. Saya fikir pula, mak aku simpan tak mana itu. Kena balik cari. Tak payah. Ditumbuh sendiri. Bukan bangsa yang jenis cari lagu tu. Lagi balik cari pula kan. Mak meninggal kan nak cari tak mana ni. Kata simpan kat bawah rak tu. Cari balik gelebek. Tak payah cari. Telanjang. No? Seperti mana asal kejadiannya. Pada ketika itu, roh dan malaikat. Roh tu apa dia? Jibril lah, setengah tafsirnya Jibril. Iaitu beberapa makhluk Allah yang suci yang tidak dapat diperdapat dengan panca indera. Kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Dan tidak diketahui keadaannya. Tegak berdiri, bersaf-saf, berbaris-baris, berleret-leret dia. Tidak seorang jua pun yang berani membuka mulut, berbicara dan berkata. Yang dapat berkata-kata hanya siapa yang oleh izin Allah Ta'ala menggunakan perkataan. Nabi tak boleh kata. Nabi Adam tak boleh kata. Nabi pun. Nabi kita ya. Akhirnya bagi syafaat. Dia bagi syafaatul uzma. Sikit kena. Sungguh pun mereka yang oleh izin itu dapat berkata-kata. Tidak pula dapat mereka mengatakan sebarangan sajalah. Tak boleh. Mereka dapat izin hanya untuk mengatakan yang benar dan yang hak saja. Daripada ayat ini, tahulah kita bahawa sekalipun malaikat dan makhluk-makhluk suci yang sangat hampir kepada Tuhannya, jadi juga mereka dapat berkata-kata di hadapan Allah kalau tidak beroleh izin Allah. Hang suci pun, hang Nabi pun kalau Tuhan tak izin, tak boleh cakap. Hari itu. Gegak ketik gempita. Hura-hara yang sangat dahsyat, yang mengerikan. Tidak kuasa mereka memberi syafaat, memberi pertolongan, untuk melepaskan seseorang daripada hukuman atau meminta tambah pemberian untuk seseorang kalau tidak izin daripada Allah. Orang yang boleh bagi syafaat pun bila Allah Ta'ala izin bagi lesen kepada dia untuk disyafaatkan orang lain. Apa dia syafaat? Talabul khairi lil ghairi. Syafaat tu apa dia? Talabul khair lil ghair. Menuntut kebaikan untuk orang lain. Diri dia okey dah, boleh masuk dah. Cuma dia nak tuntut kebaikan tu, yang ni masuk syurga untuk orang lain. Siapa orang lain lah. Syafaat orang mati syahid, dia boleh syafaat 70 orang. Orang hafaz Quran 10 orang. Ulama jutaan bintang di langit. Itu syafaat ulama. Ulama dia boleh bagi syafaat, yang ni boleh tolong kita masuk kita dalam syurga dalam keadaan kita tu berdosa yang banyak. Dia boleh tarik masuk syurga sejumlah jutaan bintang di langit. Ulama. Waktu hidup ni jangan ada musuh dengan ulama, jangan katakan ulama, jangan peleceh ulama. Ulama tua ke muda tak kira. Kadang-kadang muda tu pun karamah banyak. Bila diikhlas dengan Allah, Allah angkat martabat, tak kira muda tua. Batu syekh ni bila panggilan syekh dari segi bahasa manjazal arba'in. Orang yang bila sampai umur 40 dia ke syekh. Arab panggil syekh tu orang tua. Sunat pakai tongkat. Okey. Itu syekh dari segi bahasa, tapi dari segi istilah man balagha rutbata ahli al-ilmi walau kana sabiyan. Orang yang sampai kepada martabat ahli al-ilmi, banyak ilmu, alim, banyak menguasai berbagai lapangan ilmu, dia tu syekh walaupun dia kanak-kanak. Macam Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun dia hafal dah kitab hadis Muwatta Imam Malik, dia hafal dah berapa ribu hadis dalam tu, dia hafal. 15 tahun dia boleh fatwa hukum dah. 15 tahun budak syekh, itu syekh dia panggil dari segi bahasa. Man balagha rutbata ahli al-ilmi. Tu. Jadi ulama ni syafaat dia boleh tolong walaupun dalam keadaan kita berdosa, kita boleh masuk syurga. Banyak mana ulama tu? Iaitu jutaan bintang di langit dia boleh. Banyak mana kaum ni, umat ni. Waktu hidup kena bersahabat dengan ulama. Dalam sebuah hadis ada cerita seorang tu
Bila seseorang tu nak dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya Allah Ta'ala kata, kita sekali lagi kita tanya kali terakhir. Round terakhir. Tanya, kok dia ni ada harapan nak masuk syurga? Kan? Adakah dia ni duduk sekampung dengan ulama? Tak ada. Kampung dia tak ada ulama. Pernah tak makan sehidang dengan hidangan ulama? Tak ada. Adakah nama dia nak senama dengan ulama? Tak ada. Nama dia Amy. Mana ada ulama nama Amy? Nama dia apa? Thomas ke apa kan? Ada buat nama Muhammad Thomas kan? Kalau menang bila Thomas ni, dia bernazar, anak dia nama Muhammad Thomas. Ada yang bubuh? Ada ulama nama Thomas? Tak ada. Akhirnya Tuhan kata masukkan dia ke dalam syurga. Sesungguhnya dulu masa atas dunia dia pernah bersahabat dengan Polan bin Pulan, yang Polan bin Polan tu yang kasih kepada ulama. Dia atas dunia tu dia ada kawan, kawan dia tu kasih ke ulama, dia dah pun dia tak tahu apa langsung. Tahu tu punya related dia, link dia tu, deal dia tu. Tuan-tuan, tengok betapa auranya ulama. Bukan dia direct kasih ulama, kawan dia tapi dia berkawan-kawan tu. Hebat tak ulama? Betapa tu. Sebab tu dalam juga ulama sebut, ada di kalangan manusia akan masuk ke dalam syurga percuma. Kan? Inna minan nasi unasan yadkhuluna al-jannata majanan. Siapa dia? Orang yang masuk syurga percuma? Orang yang ada dalam hati dia cinta kepada ulama walaupun sekecil zarah. Sekecil zarah ada cinta ulama, bakal masuk syurga percuma. Sikit lah. Begitu juga sebaliknya, orang yang benci kepada ulama akan masuk ke dalam syurga dan neraka percuma. Benci pada ulama, masuk neraka percuma. Allah tidak akan memberi izin seseorang meminta apa-apa kepada Allah untuk sebarang orang. Izin itu hanya untuk meminta apa-apa untuk siapa yang sudah ditentukan Allah Ta'ala pula. Habis. Nah, habis dah tu. Di stesen dia tang tu. Senang saya nak sambung nanti. Kita akan sambung ayat yang ke-39. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saja wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyil arabi al-hashmi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. وتواصوا بالحق وتواصوا بالله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير، الله أكبر.